Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar kepada calon-calon SPM? Pada hari ini, Abang Din nak berkongsi berkaitan dengan rumusan, iaitu soalan kertas 2, soalan nombor 9. Baiklah anak-anak pelajar, dalam membina rumusan, kita hendaklah menguasai bagaimana format menulis rumusan dengan baik dan betul. Baiklah. Dalam bahan rumusan, biasanya bahan rumusan diberikan sama ada 1 atau 2. Sama ada petikan atau rajah atau sebagainya. Apa yang penting, kita kena kenal pasti 8 isi daripada fokus-fokus yang diberikan. Dan kebiasaannya dalam sesuatu bahan, ada paling tidak ada 2 fokus ataupun 3. Kebiasaannya yang popular 2 fokus. Jadi, tindakan pertama anda adalah mengenal pasti. Setelah kamu membaca bahan tersebut dan melihat, kenal pasti fokus yang terkandung dalam bahan tersebut. Misal kata, anda kenal pasti kata kuncinya langkah. Jadi itu adalah fokus mungkin langkah. Dan bila anda baca lagi, anda jumpa pula yang kedua, mungkin kesan. Jadi ada 2 yang kamu dapat dalam fokus tersebut. Mungkin bahan yang pertama kamu nampak langkah dan kesan. Dan mungkin bahan kedua dalam poster itu kamu nampak langkah juga ataupun kesan. Dan kalau ada fokus ketiga, kenal pasti betul-betul. Jadi di sini Abang Din nak kongsikan kata kunci yang boleh kita jadikan sebagai fokus dalam bahan rumusan. Ini kata kuncinya. Lihat. Okey. Ada langkah, ada cara, ada kesan, ada impak dan sebagainya. Jadi kata kunci inilah yang kita akan gunakan sebagai fokus untuk menjawab rumusan. Baiklah. Setelah anda berjumpa. Berjumpa tu orang. Setelah anda menjumpai isi-isi yang terkandung dalam bahan, maka kita pilih isi yang sesuai untuk menulis perenggan pendahuluan. Baiklah, macam mana nak tulis perenggan pendahuluan? Baiklah, perenggan pendahuluan dalam rumusan hanya 1 ayat, iaitu ayat skema, rumusan membincangkan, fokus 1 dan fokus 2. Itu yang pertama. Kalau ada 2 fokus, kalau ada 3 fokus, rumusan membincangkan, fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Itu sekiranya ada 2 fokus. Kalau fokus ketiga dan ketiga, jadi maksudnya ketiga-tiga kamu masukkan dalam 1 ayat sahaja, 2 markah. Kemudian perenggan kedua, pelajar-pelajar boleh menulis fokus yang anda jumpa yang pertama. Mungkin anda boleh ambil 4 isi, mungkin 5 isi. Dan cara untuk mengurangkan patah perkataan, mungkin anda boleh menggunakan kata hubung dan, ataupun anda tidak perlu menggunakan penanda wacana dengan kerap. Jadi anda boleh ambil isi, gabungkan dalam 1 perenggan, iaitu perenggan fokus pertama. Kemudian perenggan ketiga, anak-anak pelajar tulis fokus kedua sekiranya ada fokus 2 sahaja. Kalau ada fokus 3, anak-anak gabungkan fokus 2 dan fokus 3 dalam perenggan ketiga. Misal kata ada 2 fokus 2 dan 2 fokus 3. Jadi cukup 4. 4, 8. 8 isi kali dengan 2 markah, 16 markah. Dan sampailah kepada perenggan yang terakhir. Perenggan apa? Perenggan penutup. Perenggan penutup anak-anak pelajar hanya 1 ayat. Bina dengan formula 5 jari. Tengok jari abang ni 5 jari. Okey, tengok jari ni. Yang pertama, kesimpulannya. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, buat apa. Yang keempat, agar. Dan yang kelima, kesan positif. Jadi dalam membina ayat penutup, pastikan 1 ayat mempunyai 5 elemen. Baca petikan betul-betul untuk kita simpulkan dengan berkesan. Jangan lupa tulis patah perkataan di bawah rumusan anda. Dan jangan lupa tidak melebihi 120 patah perkataan. Ingat rumusan, 4 perenggan. Ingat fokus 2 minimum. Dan ingat jangan lebih 120 patah perkataan. Semoga dapat merumus dengan baik. Yakin pada diri, buat ikut format yang sebenar, pasti berjaya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.